Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. So hari ini adalah hari untuk kisah seram Ketot. Bagi hampa yang baru dekat channel aku, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga notification bell. Bagi hampa yang dah buat semua benda tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. And before we start our story, let's jump to our intro. Kisah ini disampaikan oleh seorang gadis bernama Nida, bukan nama sebenar. Assalamualaikum kepada semua pendengar kisah seram Ketot. Nama aku Nida. Kisah ini bermula ketika aku berpindah ke sebuah sekolah berasrama yang berada di kawasan pendalaman di kawasan kebun kelapa sawit. Nak dijadikan cerita, pada hari kejadian, aku dan kawan aku mengalami sedikit perselisihan faham. Lalu, aku pun membawa diri ke dalam bilik prep. Semasa aku tengah layan perasaan dalam bilik prep tu, tiba-tiba aku terdengar seorang kawan menegur aku. Nida. Dan secara tiba-tiba, dunia aku berpusing 360 darjah. Terasa kepala dan seluruh kaki aku sangat berat. Yang aku dengar ketika itu hanyalah sayup-sayup orang memanggil nama aku. Nida, Nida. Duniaku mula terasa gelap. Apabila aku tersedar, kelihatan seluruh ahli keluarga aku berada di sekeliling dan menurut mereka aku telah dirasuk. Menurut sepupuku yang pada waktu itu ada semasa kejadian, aku hanya mencangkung dan berteleku sambil menyeringai. Tetapi seingat aku, pada waktu tu aku hanya menangis sebab tak mampu untuk berjalan. Aku sangkakan peristiwa tu berakhir di situ saja. Rupanya ada makhluk lain yang mengambil kesempatan di atas lubang yang telah wujud. Untuk pengetahuan para pendengar Ketot, ada satu lagi makhluk yang selalu hadir dalam mimpi aku, ataupun makhluk itu selalu muncul dalam sekilas pandang. Namun sejak peristiwa kerasukan tempoh hari, makin kerap dia melawat aku. Selalunya apabila aku tertidur sebelum isyak. Dan macam mana aku tahu kehadiran dia? Benda Allah ni setiap kali dia datang akan ada leretan kain putih dan bau yang muncul secara tiba-tiba. Semakin lama semakin agresif pula makhluk ni. Sehingga kan apabila aku marah terhadap seseorang, maka sesuatu yang buruk pasti akan terjadi kepada orang itu. Apabila aku cuti, makin dia dekat dengan aku. Cuti ni maksud dia di dalam waktu tu dia dalam haid lah. Pernah ketika aku naik ke bilik dom untuk mengambil bekal ketika waktu solat isyak. Secara tiba-tiba angin menderu kuat dan alangkah terkejutnya aku apabila aku berpaling ke arah kanan, si dia benar-benar berada di sebelah aku. Aku dapat melihat wajahnya melalui pantulan cermin. Apabila makhluk tu melihat reaksi aku yang seperti biasa, semakin dia datang mendekat. Sejak daripada peristiwa itu, aku menceritakan kepada ibu. Dan ibulah yang membawa aku ke pusat perubatan Islam. Syukur Alhamdulillah, selepas tu keadaan semakin reda. Makhluk tu pun dah tak muncul. Walaupun aku ni sebenarnya kelihatan macam berani, tapi dalam hati ni, hanya Allah yang tahu. Namun, itu semua hanya sementara. Ketika aku dimasukkan ke dalam hospital, makhluk tu datang lagi melawat. Waktu tu, ibu keluar membeli makanan. Makhluk tu datang tersenyum melihat aku yang terlantar penuh wayar bersirat. Dan disebabkan aku tak dapat lari, aku cubalah menekan button untuk memanggil nurse. Tapi malangnya, button tu tak berbunyi. Aku pun pejamkan mata dengan harapan makhluk tu berlalu pergi. Namun, dia masih tersenyum melihat ke arah aku. Sehinggalah terdengar tapak kaki ibu. Barulah dia menghilang. Pada sangkaan aku, itulah kali terakhir makhluk tu melawat aku. Dan ternyata benar, agak lama juga makhluk tu menghilangkan diri. Sehinggalah aku memasuki zaman universiti. Nak dijadikan cerita, aku duduk di asrama tingkat 1 disebabkan luka operasi yang masih belum sembuh sepenuhnya dan belum cukup setahun, maka aku banyak diberikan kelonggaran. Ketika di asrama, bilik atas bilik aku tu sebenarnya sudah lama tak berpenghuni. Pada sangkaan aku keadaan baik-baik sajalah. Disebabkan makhluk tu pun dah lama tak main mengacau hidup aku kan. Sehinggalah kejadian aneh mula berlaku. Antaranya handphone aku ni selalu ter-on sendiri.
movie pun selalu terpasang. Aku ada cerita kepada roommate aku, tapi macam biasalah. Dia tak percaya. Benda ni selalu kalau tak kena kat atas mereka tak percaya. Tapi it's okay. Pada satu hari, kami decide untuk makan di luar asrama. Sebelum keluar, aku pause dulu movie yang aku tengah tengok. Dan memang roommate aku pun nampak aku pause movie tu. Tapi alangkah terkejutnya apabila pulang, movie tu telah dimainkan berulang kali. Dan ada satu lagi kejadian aneh. Apabila baju-baju dan tudung-tudung roommate aku ni koyak seperti digigit tikus. Tapi tak ada langsung kesan yang kata tikus ada dalam bilik tu. Tambahan pula, roommate aku ni almari dia sentiasa kemas berbanding almari aku yang sememangnya menjadi sarang. Mendalah tu lah. Masalahnya, sekarang ni baju aku tak ada apa-apa. Malahan makanan yang aku tinggal pun tak terusik. Semasa semester kedua, kami tinggal di rumah sewa. Keadaan menjadi semakin teruk apabila malam-malam kerap terdengar bunyi cakaran di luar tingkap. Pesan pakcik aku, lazimi baca Al-Quran, solat jangan tinggal dan ayat katamun nabuah serta ayat kursi. Sentiasa baca jangan lekang. Klimaks daripada kisah makhluk ni, apabila satu hari aku pergi ke pasar malam membeli 2 bungkus ayak. Satu untuk aku dan satu lagi untuk kawan aku. Ayak yang sama. Ketika sampai saja di rumah, kawan aku tegur, kenapa ada benda warna hijau dalam plastik aku? Alangkah terkejutnya aku apabila melihat benda tersebut adalah duit shilling. Ya, duit shilling RM6. Secara logik akal, mana mungkin duit shilling sebanyak tu aku tak rasa berat pun masa bawa. Walaupun masih terkejut, aku bergegas naik ke atas untuk mengemas buku-buku kerana ada study group. Secara tiba-tiba aku terdengar hilayan yang sangat menakutkan di dalam bilik. Aku yakin suara tu dari luar. Baik-baik ayat yang dia ucapkan tak akan aku lupa sampai hari ini. Kalau tak dapat mak kau, engkau pun jadilah